Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Wahai Tuhan kami, jadilah kami semua orang-orang yang baik-baik. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami semua. Ampunilah dosa-dosa ibu bapa kami semua. Ampunilah dosa-dosa keluarga kami semua. Wahai Tuhan kami, jadilah kami orang-orang Islam yang benar, orang-orang yang beriman yang benar, dan orang-orang yang benar-benar bertakwa kepadamu, ya Arhamar Rahimin, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Pada tengah hari yang mulia ini, kita mengambil peluang bersama-sama untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tengah hari ini saya pilih satu kitab iaitu Riyadhus Salihin. Kitab yang pertama kita pilih Riyadhus Salihin. Sebagaimana yang kita tahu bahawa Riyadhus Salihin ini kitab Imam Nawawi. Kitab Imam Nawawi. Imam Nawawi ini orang Islam di Malaysia ni cukup tahulah. Kalau orang minat ke agama, minat ke ilmu, minat ke Islam, minat ke dakwah, tak mesti tidak dia kena tahu nama kitab Riyadhus Salihin. Bahkan kata ulama, kitab Riyadhus Salihin ini bukan sahaja dia masyhur kepada orang-orang Islam mazhab Syafi'i. Kerana Imam Nawawi ini dia bermazhab Syafi'i. Tapi orang mazhab lain pun mengakui kehebatan kesolehan di Imam Nawawi ini. Bahkan kitab Riyadhus Salihin ini semua orang Islam seluruh dunia baca kitab ni. Jadi saya ambil peluang untuk baca kitab ni, mudah-mudahan untuk kita jadi orang yang baik, orang yang soleh. Kita hidup atas dunia ini nak jadi orang baik. Nak jadi orang baik, orang soleh. Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Allah kata tidaklah kami menjadikan jin dan manusia ni supaya mengabdikan diri kepada Allah. Mengabdi diri kepada Allah ni maknanya jadi orang baiklah. Jadi orang baik. Jadi kita ambil peluang, kita nak baca. Jadi Imam Nawawi ni bukan sahaja Riyadhus Salihin dia tulis. Banyak lagi kitab-kitab lain, termasuk kitab-kitab dia syarah hadis. Hadis Muslim, hadis Imam Muslim, anak murid Imam Bukhari, dia syarah, Imam Nawawi syarah. Pasal nak syarah hadis-hadis ni, orang jadi ustaz barang-barang, ulama barang-barang tak boleh. Mesti ulama besar. Imam Nawawi ni ulama besar yang digelar sebagai Al-Imam Al-Hafiz. Besar, Imam Hafiz. Gelar pula Syekhul Islam. Orang gelar juga dia Al-Imam. Jarang orang boleh jadi ulama gelar Syekhul Islam. Jarang orang gelar Al-Hafiz, jadi ulama Al-Hafiz. Ataupun orang panggil Imam, ataupun orang panggil Al-Allamah. Jarang. Jadi Imam Nawawi ni dia dapat. Jadi sebab tu maknanya dia ni imam mujtahid, mu'tabar, dan mampu maknanya untuk syarah hadis dia Muslim ni. Jadi Imam Nawawi ni dia lahir tahun 631 Hijrah. Dia lahir ni di Syam. Di Syam dekat dengan Damsyik. Di Syam. Syam ni Syria. Kalau dulu sebut Syam ini Palestin, Syria, Lebanon, Jordan, 4 buah negara orang panggil Syam. Jadi Imam Nawawi ni lahir dia di Syam. Dia orang Syam. Dan Syam ini tempat lahir dia ni dekat dengan Damsyik, ibu negara Syria sekarang. Lebih kurang 631 Hijrah maknanya dia lahir.
Maknanya jauhlah dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dululah. Imam Syafi'i dulu. Imam Syafi'i, Imam Hambali dulu. 600 ni lama dah lah, maknanya jauh lah beza dengan Imam Syafi'i kita. Jadi Imam Nawawi ni orang hebat lah, orang masyhur, orang suhur maknanya kepada seluruh umat Islam ni. Jadi kita pilih kitab dia. Kitab dia tulis yang pertama tajuk dia Al-Ikhlas. Imam Nawawi dia tulis tajuk Ikhlas. Tajuk Ikhlas. Ulama-ulama lain ambil tulis kitab fiqh pun ada. Imam Syafi'i kitab fiqh. Mula dengan tajuk tajuk dia panggil taharah. Bersuci maknanya, lepas tu pergi kepada sugi, lagi kepada solat. Ini kitab fiqh. Adapun kitab ni saya perhati tengok Riyadhus Salihin ni maknanya kebun orang-orang soleh. Nama kitab dia ni kebun orang-orang soleh. Maknanya nama comel lah. Kalau orang soleh maknanya nak jadi soleh, nak jadi baik, nak jadi baik, comel ambil buku dia ni. Kitab dia ni, bukan kata kitab lain tak boleh jadi baik, boleh. Tapi hak Yesus ni comel. Maknanya orang tu nak jadi baik, ambil tajuk dia, setajuk dia. Antara tajuk yang pertama dia ikhlas. Dah orang nak jadi baik, memang ikhlas. Kalau tak ikhlas, tak jadi baik. Orang yang nak jadi baik, tak ada ikhlas, tak jadi baik. Lepas ikhlas pula, hadis-hadis, you awak mari hadis-hadis. Ayat Quran, you awak mari sebagai dalil, sebagai hujah, you awak mari hadis pula. You awak mari hadis. Nak jadi baik. Lepas habis nak jadi baik dengan ikhlas, dia buat pula tajuk taubat. Maknanya orang nak jadi baik ni, kalau ikhlas saja tak ada juga. Tak jadi juga ikhlas saja-saja. Macam kita kata semayang je saja-saja nak jadi baik. Puasa tak. Dia kena ikhlas. Lepas tu dia mari pula taubat. Orang nak jadi baik ni, dia kena taubat. Bahkan dia kena banyak bertaubat. Apa pula kena banyak bertaubat? Pasal kita kan manusia. Manusia ni banyak dosa. Nabi pun beritahu, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia ni banyak buat salah atas dunia ni. Jadi kalau gitu kena banyak bertaubat nak jadi baik. Lepas tu ikhlas, taubat, padang dah ngok tu. Dok lagi nak jadi baik lagi kena sabar. Pasal bangun tidur je kita ni ada je masalah, ada dia ujian yang perlu kita sabar. Sabar menghadapi ujian tu. Kena marah orang, kena maki orang, kena benci orang. Kita nak buat sesuatu yang baik, waktu panas, waktu sejuk, kalau tak sabar tak boleh, kena sabar. Jadi Imam Nawawi dia buat buku Riyadhus Salihin ni seolah-olah maknanya siapa nak jadi baik baca buku ni. Baca kitab dia ni Riyadhus Salihin. Paluk maknanya comel, maknanya boleh mendidik, maknanya mendidik jiwa kita, mendidik hati kita, mendidik perasaan kita. Jadi kita ambil tajuk mula-mula ikhlas. Yang ambil hak mana tajuk ikhlas hadis ni? Rupanya Imam Nawawi dia ambil hadis ni. Hadis ni memang kita orang Islam, orang kuat dengar ni jumpalah. Iaitulah hadis innamal a'malu binniyat. Jadi hadis nombor 1 kitab dia ialah innamal a'malu binniyat. Tajuk ia letak ikhlas. Wa an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin al-Khattabi Ibnu Nufail, Ibnu Abdul Uzza, Ibnu Riyah, Ibnu Abdullah, Ibnu Qurti, Ibnu Razah, Ibnu Adi, Ibnu Ka'ab, Ibnu Lu'ay, Ibnu Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. Hadis ni adalah hadis Bukhari dan Muslim. Jadi Imam Nawawi dia letak dalam kitab dia ni hak yang ambil dengan siap dah. Pasal zaman dia tu bukan zaman pergi kutip hadis. Zaman pergi cari hadis, kupuh hadis, tasih hadis tu ialah zaman Bukhari, zaman Imam Muslim. Zaman 200 tahun, 300 tahun hijrah. Masa tu ulama-ulama hak hebat-hebat hafalan ni kerja dia pergi cari hadis. Daripada Iraq ke Yaman, daripada Yaman ke Iraq,
ke Mekah, ke Madinah, ke Mesir, ke mana-mana tempat ada dia dengar ada hadis, dia pergi cari. Dia tak mau ambil dengan orang tengah, dia nak ambil sendiri. Dia pergi cari sahabat Nabi, dia pergi cari tabi'in, dia ambil. Jadi itu zaman Bukhari, Muslim, Baihaqi, Tirmizi. Imam Nawawi ni dia 600 tahun dah. Hak tu 200, 300, hak ni 600 tahun dah. Jadi kerja dia ambil hak siap dah lah. Dia ambil dalam kitab Bukhari, ambil dalam kitab Muslim, dia kumpul dalam hadis dia buat tajuk dia. Dia buat tajuk, dia pilih letak tajuk, hak ni tajuk ni. Hadis ni tajuk ni. Hadis ni tajuk ni. Hadis ni tajuk ikhlas. Ikhlas. Jadi ambil pun tajuk ikhlas ni. Jadi hadis yang kita baca ni dia letak dalam tajuk ikhlas. Imam Syafi'i kita dia ambil hadis ni juga, tapi dia letak tajuk niat. Nak semayang kena niat dulu. Hadis niatnya innamal a'malu binniyat. Kena niat. Imam Nawawi dia letak dalam buku dia dan kitab dia tajuk yang pertama ikhlas. Ikhlas tu ambil hadis innamal a'malu binniyat. Segala amalan dengan niat. Jadi maknanya makna hadis ini ialah daripada Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab. Sayyidina Umar yang ambil hadis ni. Sayyidina Umar yang ambil hadis ni. Dia kata dia dengar Nabi. Imam Bukhari tak dengar, dia ambil hak orang tengah dah. Imam Nawawi pun ambil hak kediang dah, hak siap dah. Hak dengar sendiri dengan Nabi siapa? Imam Bukhari tak mungkin. Ya 200 tahun dah. Imam Tirmizi tak mungkin juga. Mestilah sahabat-sahabat Nabi. Hak tukang kata aku dengar. Aku bersama dengan Nabi. Aku tengok Nabi. Nabi khabar kat aku. Nabi khabar kat kami. Jadi sahabat Nabi lah. Pasal mereka yang duduk dengan Nabi SAW. Jadi hadis ni Sayyidina Umar cerita hadis ni. Sayyidina Umar kata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia kata aku dengar Nabi bersabda. Nabi kata hanya sah segala amalan itu dengan berniat. Dengan ada niat maknanya. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapat sesuatu berdasarkan niat dia. Sesiapa yang berhijrah dengan niat kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrah itu diterima oleh Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa yang berhijrah kerana dunia yang dicarinya atau kerana wanita yang akan dikahwininya, maka hijrahnya itu akan menghasilkan sesuatu yang selaras dengan niat hijrahnya itu. Riwayat Bukhari Muslim. Maknanya hijrah ke, semayang ke, puasa ke, apa saja amalan baik ni, kalau kita niat Allah dan Rasul, kita niat kepada Allah, dapat pahala lah kita. Betul lah amalan kita. Tapi kalau memang dalam hati kita ni ada niat lain, nak tunjuk ke orang, tak dapat lah. Tak dapat lah maknanya, tak dapat lah kelebihan apa dia hak kita buat tu. Kosong lah maknanya. Kosong. Dipanggil riak. Dipanggil syirik kecil. Kita buat amal yang baik, kita niat, bukan semata-mata kepada Allah, dia panggil syirik kecil. Syirik ni sebenarnya ada dua. Satu syirik besar. Syirik besar orang panggil syirik juga, tapi orang panggil syirik besar. Ataupun dia panggil syirik jali, terang dan nyata. Yang kedua ialah syirik kecil. Syirik khafi juga orang panggil. Jadi syirik besar ni kita orang Islam memang dah menjauhkanlah, takutlah, tak buatlah syirik besar ni. Sembah berhala, sembah hatu, sembah pokok, sembah binatang, sembah lembu. Kita tak lah. Dah. Hak kita orang Islam terlibat ni dan ramai yang terlibat ni, dia panggil syirik kecil. Bila kita buat baik, nak tunjuk ke orang. Hanya mari cetai perasaan tu. Kita pula terima benda tu tak tolak. Maka jadi syirik kecil. Dia tak jadi batal iman, tak jadi kafir kita. Tetapi dia jadi hapuh pahala. Hapuh pahala semua. Yang sah, amal soleh kita sah, tetapi Allah tak terima, tak ada pahala pasal ada benda tu. Jadi kita baca hadis ni tujuannya kita nak betul niat lah. Imam Nawawi dia ajar kita ni baca hadis ni tujuannya kalau kita buat amal apa sahaja, biar betul niat. Biar betul niat dengan Allah. Itu kehendak Imam Nawawi. Dan orang nak jadi baik gitu cara dia.
Jadi hadis ini sebenarnya ada cerita, jalan cerita dia. Dia panggil sabab wurudil hadis. Orang ngaji apa dia tafsir Quran dia panggil asbabun nuzul. Kita kena tahu sebab-sebab nuzul Al-Quran. Turunnya ayat tu pasal apa? Ayat ni pasal apa? Seperti Allah Taala sebut waqatilul musyrikin kafah. Perangilah orang-orang musyrikin ni semua sekali. Bunuh berhabis orang musyrikin ni. Mana pula? Sekali suruh dakwah, sekali suruh bunuh berhabis, sekali suruh doa supaya Allah Taala buka hati. Dah mana suruh bunuh berhabis ni? Dah hari ni kita kena bunuh berhabis orang kafir, orang musyrik ni lagu mana? Cek asbabun nuzul dulu. Tengok asbabun nuzul, rupanya Allah Taala turun ayat ni ketika orang tengah perang, Nabi para sahabat tengah perang, Allah Taala pun turun ayat. Supaya maknanya bunuh berhabis. Dah perang, bunuh berhabis lah. Dan beri semangat maknanya. Jangan takut, jangan bimbang. Bunuh berhabis. Wa khatilul musyrikin kafah. Perangilah, bunuhlah mereka orang musyrikin ni semua sekali. Jadi ini asbabun nuzul dia. Sebab dia panggil hadis dia begitu juga. Bukan Nabi cakap kosong. Bukan Nabi mari duduk atas surah ni pakai ceramah sebut hadis, bukan. Ada sebab-sebab tertentu, ada peristiwa tertentu, lalu Nabi pun khabar. Nabi pun bersabda. Bukan saja. Macam contohnya, wailun lil aqab minan nar atau kama qala. Nabi tengok orang duduk ambil air semayang, kaki dia basuh dak molek. Dia tak jaga molek, cara basuh tu tak sempurna. Pakai jiruh depan gitu je. Nabi kata celaka. Celaka tumik-tumik daripada api neraka. Dah lagu mana hadis ni mari? Adakah Nabi tengah ceramah, tengah mengajar Nabi sebut? Tak. Nabi tengok orang dia ambil air semayang, dia tak berhalusi. Dia buat kasar. Dia tak jaga maknanya ibadat basuh kaki tu. Ibadat wuduk ni ibadat. Ibadat kena buat dengan betul. Dia pakai simbah-simbah kaki tak boleh. Kalau kena sapu, kalau kena gosok, kalau jiru, kena jiru. Jadi Nabi pun bersabda, maknanya sababu wurudil hadis, sebabnya datang hadis ni pasal cerita tu. Maka hadis ni begitu juga. Nabi sebut innamal a'malu binniyat. Bukan tengah-tengah mengajar, tengah-tengah ceramah, tengah-tengah cakap dengan sahabat Nabi khabar. Peristiwanya ialah ada sahabat ni berhijrah. Berhijrah ni macam kita tahulah daripada Mekah Madinah. Apabila Nabi bawa Islam ni, bawa dakwah ni, orang marah. Orang marah. Bukan marah kita, marah ke Nabi. Bukan marah tu kerana parti kita, marah kerana Islam yang Nabi bawa. Nabi bukan bawa parti, bukan bawa ideologi, dia bawa Islam. Hak bersih, hak wahyu. Hak larang dia pula orang kafir. Akhir hamba dia. Akhirnya mesyuarat nak bunuh. Jadi Nabi larilah, berhijrahlah ke Madinah. Jadi apabila Nabi berhijrah, ramai juga ikut. Kediang-kediang tu ramai orang ikut. Jadi antara hak mari hijrah tu, antaranya ialah orang tu ada tujuan lain. Dalam ramai-ramai tu tujuan hijrahnya Allah dan Rasul. Hijrah tu tujuannya Allah dan Rasul. Nak menyelamatkan iman, nak menyelamatkan Islam. Hijrah tu kerana Allah suruh. Atas perintah walak kepada Allah, atas taat kepada Allah, atas taat kepada Rasulullah. Tapi ada juga hak ramai-ramai tu, ada hak hijrah tu rupanya dia nak sesuatu duniawi. Ataupun dia seorang tu, dia nak kahwin dengan seorang perempuan tu. Dia nak kahwin. Tujuannya orang puang. Maka dia hijrah lah. Jadi tak dapat apa lah. Lalu Nabi SAW bersabda, ini sebab wurudil hadis. Innamal a'malu binniyat. Amalan kita ni dengan niat. Niat apa? Niat Allah, niat Rasul. Selamatlah. Niat Allah kerana Allah, betul lah. Tapi kalau niat tu untuk dunia, dunialah dapat. Walaupun hijrah yang besar tu. Hijrah tu satu ibadat yang besar. Hijrah tu perjuangan yang besar. Perjuangan yang besar hijrah tu. Bukan senang. Ujian hijrah tu besar. Tinggal anak beranak. Ada yang tinggal isteri. Ada yang tinggal ibu. Ada yang tinggal ayah. Ada yang tinggal kedua-duanya. Ada yang tinggal tanah, tinggal kebun. Suhaib Ar-Rumi ni. Orang Rom ni. Dia hijrah. Orang kafir sekat dengan jalan. Orang kafir sekat dengan jalan. Jadi apabila sekat ni, dia nak pergi juga.
Nak pergi juga, orang kafir kata harta mu banyak tu. Mekah mu tinggal ke siapa? Suhaib kata, mu lepas aku hijrah, ambil kamu berhabis lah. Ambil kamu berhabis lah maknanya harta aku tu. Bukan senang. Siapa di Madinah apabila Nabi tahu, Nabi kata, Rubiha Suhaib. Rubiha Suhaib. Untunglah Suhaib. Untung Suhaib. Dunia dan akhirat untung Suhaib ni. Maknanya besar hijrah. Sayyidina Abu Bakar diriwayatkan sampai demam. Sampai mengiga di Madinah. Ingat ke keluarga, ingat ke tanah air, ingat ke kawan-kawan, ingat ke pekerjaan, sampai demam. Ada sahabat-sahabat lain pun begitu juga maknanya. Besar dah tengah jalan pula bahaya. Orang kejar, orang nak bunuh macam-macam. Terpaksa lalu kok jalan bukan lalang jalan biasa. Jalan naik bukit turun bukit, jalan luar maknanya. Jalan yang lebih bahaya. Lalu kok jalan selamat ni orang sekat, lalu jalan bahaya. Kedai kopi tak ada masa tu. Nak makan mana? Nak makan mana kita lah ni? Kalau musafir ke Kuala Lumpur tu, kedai penuh sampai jalan. Ni tak ada. Orang nak bunuh lagi. Maknanya perjuangan yang besar. Siapa Madinah tu tak tahu lagi. Orang terima lagu mana di Madinah tu? Manusia. Tapi Nabi, sahabat, hijrah juga. Tiba-tiba sebesar-besar hijrah tu, sebesar-besar perjuangan hijrah tu, ia tak niat kerana Allah. Memang ada dalam perut benda lain. Kosong, rugi sajalah. Rugi saja. Maka Imam Nawawi dia ambil, dia letaklah dalam kitab dia ni, tujuannya ia nak betul kita. Dia nak betul kita orang beriman ni, orang Islam ni, orang juang ni, supaya buat apa sahaja biar kerana Allah. Sebab tu ulama kata, ulama buat kaedah, maknanya amalan Islam kita ni, amalan baik kita ni tidak akan diterima melainkan dua syarat. Yang pertama ialah ikhlas. Itu yang pertama. Kena ikhlas. Yang kedua kena betul dengan hak Nabi ajar. Hak Nabi ajar kena betul. Kalau betul dah dengan Nabi ajar, betul dah dengan Quran, betul dah dengan sunnah, ikhlas tak ada, tak jadi. Ikhlas tak ada, tak jadi. Dia ikhlas dah kerana Allah sungguh. Bulat getar hati dia, ikhlas kerana Allah. Tiba-tiba dia buat dah ikut ajaran Allah. Buat Islam, buat perjuangan, buat dakwah, dia ibadat. Tiba-tiba dia dah ikut hak Nabi ajar. Ikhlas dah dia? Tak juga. Jadi ikhlas ni besar. Kena ikhlas. Barulah Tuhan beri jaya kita dunia dan akhirat. Jadi begitulah maknanya untuk tengah hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang Islam yang baik, orang yang beriman yang sadiq, yang benar, orang yang bertakwa dan berjuang kerana Allah. Dan marilah kita sama-sama menjiui hadis ini dan mengajak diri kita dan mengajar hati kita ni supaya kita ni betul-betul niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.